Hai, Assalamualaikum anda di luar sana. Bersama saya di Hash, CEO MK World Tijari Berhad. Baiklah. Saya percaya anda di luar sana biasa terdengar dengan pelaburan durian. Macam-macam syarikat menawarkan pelaburan durian. Namun hari ini saya ingin berkongsi dengan anda, ingin memberikan pemahaman kepada anda untuk anda memahami apakah perbezaan di antara pelaburan durian berbanding dengan memiliki aset musangking sendiri. Baiklah. Kami di MK World menyediakan sebenarnya kajian yang agak komprehensif yang membezakan untuk anda mendapat pemahaman patutkah anda memilih pelaburan durian ataupun anda lebih bagus sekiranya anda memiliki aset musangking. Baiklah. Saya ingin terangkan secara ringkas dalam siri kali ini, dan sekiranya anda perlukan pemahaman yang lebih mendalam, maka kami sediakan sesi konsultasi bersama kami untuk anda memahami tiga pilar utama, tiga teras utama. Yang pertama adalah untuk memahami MKI, musangking industri. Bagaimanakah anda sepatutnya memahami demand di peringkat lokal dan juga dunia, harga yang konsisten sebelum anda venture atau memasuki industri musangking yang sedang meningkat naik. Yang kedua adalah MKA, untuk anda memahami tentang apakah keupayaan musangking sebagai satu aset yang bernilai tinggi, menerka tentang pendapatan-pendapatan yang boleh anda jana daripada industri musangking, dan apakah dan bagaimanakah aset musangking boleh mengukuhkan keuangan anda dan juga meningkatkan kekayaan anda. Yang ketiga adalah MKT, iaitu musangking teknologi. Anda perlu memilih teknologi yang betul untuk membesarkan ataupun menjaga ataupun memantau pokok musangking. Kerana ia bukanlah pokok biasa, ia adalah anda perlu menanam satu pokok yang mempunyai spek sebagai atlet. Anda perlu menyediakan banyak infra untuk memastikan pokok anda membesar mengikut standard ataupun mengikut time frame yang anda kehendaki. Kerana apa? Kerana setiap kegagalan anda dan setiap kelewatan pembesaran akan meningkatkan kos anda dan juga akan memberikan anda risiko yang lebih besar. Baiklah. Yang pertama saya melihat dalam aspek pemantauan syariah, adakah pelaburan durian ataupun pemilikan aset musangking patut syariah? Sekiranya ia adalah pelaburan, maka anda perlu meneliti apakah struktur pelaburan tersebut, dan anda perlu mendapatkan pengiktirafan patuh syariah daripada mana-mana pihak yang berwajib. Berbanding dengan pemilikan aset, ia adalah pada hukum harus untuk jual beli, maka anda harus untuk memiliki aset musangking. Maka dari segi pemantauan syariah, kedua-duanya anda perlu lebih berhati-hati agar pelaburan tadi tidak terjumlah kepada pelaburan tidak patut syariah. Namun untuk pemilikan aset anda tidak perlu bimbang kerana ia adalah satu bentuk jual beli biasa. Dan hukum asalnya adalah hukum harus. Baiklah. Dari segi harga, ia akan ditentukan oleh pakej pelaburan tersebut. Sekiranya anda memilih, mungkin ada beberapa pakej, maka anda perlu meneliti kerana kebanyakannya modal ataupun harga tadi bergantung kepada syarikat yang menawarkan pelaburan. Berbanding dengan aset, aset ni tuan-tuan, biasanya dia akan melihat nilai potensi aset tersebut. Maksudnya kos ataupun harga yang perlu anda bayar adalah kos untuk anda memiliki satu aset yang mempunyai keupayaan untuk menjana pendapatan dalam tempoh yang sangat panjang. Maka biasanya penetapan harga tersebut berdasarkan berapakah bilangan pokok tersebut, apakah teknologi yang digunakan, dan apakah potensi hasil yang ditawarkan oleh pihak yang menawarkan teknologi untuk menjaga dan memantau pembesaran pokok tersebut ataupun aset tersebut. Dalam aspek lesen, untuk pihak-pihak yang menawarkan lesen pelaburan durian, anda boleh bertanya sama ada syarikat tersebut mempunyai apa-apa lesen yang dikeluarkan sama ada oleh pihak SSM, iaitu lesen skim interest scheme, ataupun
pelaburan-pelaburan lain daripada pihak bank negara ataupun pihak Security Commission. Namun bagi pemilikan aset, maka ia berteraskan Akta Kontrak 1950. Maka sekiranya anda telah membaca kontrak dan anda bersetuju dengan pembelian aset tersebut yang dibangunkan oleh mana-mana pemaju, maka anda boleh memiliki tanpa terikat dengan apa-apa lesen. Okey. Dari segi bayaran, anda akan membayar untuk pelaburan, anda bayar kepada nilai pelaburan dan anda akan mendapat satu pulangan pelaburan. Berbanding dengan pemilikan aset, anda perlu bayar kepada harga aset yang ditawarkan oleh pihak pemaju aset tersebut dan anda mendapat pendapatan, bukan mendapat pelaburan. Jadi pulangan tersebut adalah berbeza, sama ada keuntungan pelaburan ataupun pendapatan daripada aset tersebut. Dari segi ROI, Return on Investment, untuk pelaburan, pastinya pelaburan tadi mempunyai capping tertentu. Maksudnya syarikat tadi itu menawarkan sejumlah pelaburan, sejumlah pulangan sahaja. Berbanding dengan pendapatan, ia bergantung kepada bilangan hasil ataupun buah yang diperolehi bagi setiap musim. Maksudnya anda tidak mempunyai apa-apa capping. Anda juga mungkin mempunyai potensi untuk mendapat pendapatan yang lebih tinggi bergantung kepada saiz pokok dan juga keupayaan pokok tadi mengeluarkan buah. Maksudnya dari segi pulangan, anda lebih berpeluang mendapat pulangan yang lebih tinggi apabila anda memiliki sendiri aset tersebut. Okey. Baiklah, dari segi peningkatan harga, pertama dari segi pelaburan, anda tidak mendapat apa-apa appreciation value kerana anda telah membeli satu package pelaburan. So sekiranya anda beli package pelaburan pada nilai RM50,000 contohnya, maka nilai dia tidak akan berkembang. Kerana itulah nilai kepada package tersebut. Namun sekiranya anda membeli aset, ini perkara baik kerana ia berlaku peningkatan appreciation of value terhadap aset itu sendiri. Itulah keupayaan ataupun keistimewaan memiliki aset berbanding dengan anda masuk je mana-mana skim pelaburan. Okey, baiklah. Dari segi bayaran pulangan, satu daripada keuntungan syarikat. Maksudnya syarikat tadi menawarkan sejumlah pulangan dalam bentuk pelaburan, dan satu lagi adalah pendapatan yang dijana daripada aset-aset anda sendiri. Okey. Baiklah, dari segi penerimaan pulangan, maka ia lebih kurang sama kerana pokok durian Kelon Musangking ini memerlukan tempoh masa. Namun ia bergantung kepada sejauh manakah syarikat tersebut memiliki teknologi untuk membesarkan. Contohnya kami di MK World, kita menerapkan satu indeks, iaitu kita panggil Einstein Growth and Yield Index. Indeks ini adalah untuk mengukur dua perkara. Satu adalah keupayaan tumbesaran, yang kedua adalah untuk mengukur bilangan hasil yang dikeluarkan oleh setiap pokok mengikut usia kematangan. Itu adalah keistimewaan yang dibangunkan oleh MK berbanding dengan pihak-pihak di luar sana. Baiklah, dari segi cagaran, jaminan bagi pelaburan itu diberikan oleh syarikat. Maksudnya syarikat tadi memberi jaminan bahawa apa-apa berlaku pada modal ataupun pelaburan tadi, maka mereka akan memberi jaminan. Berbanding dengan memiliki aset, maka pokok itu sendiri adalah jaminan, kerana nilai tadi itu dipegang oleh pokok-pokok tadi. Maksudnya pokok tadi itu adalah pokok yang mengikat nilai yang anda beli tadi itu. Maksudnya anda beli tadi itu bukanlah anda memberikan duit kepada mana-mana pihak, tapi sebaliknya anda memiliki aset yang boleh menjana pendapatan dalam usia, dalam tempoh yang panjang. Baiklah. Dan banyak lagi sebenarnya yang akan kami kongsikan, dan pastikan anda mendaftarkan diri, datang untuk mendengar taklimat. Kita boleh buat taklimat secara online bagi mereka yang duduk jauh, dan pada mereka yang berada di sekitar dengan kita, kita invite anda semua, kami jemput anda semua datang ke ofis kami yang berlokasi di Bangi Central, ataupun sekiranya anda berada di tempat projek-projek kami bangunkan, iaitu kami berada di Pahang dan juga di Kelantan, maka anda boleh pergi ke tempat projek, lihat bagaimana kita menggunakan teknologi yang kita bangunkan di bawah MK World untuk memastikan aset-aset anda terjaga dengan baik dan akhirnya memberikan pendapatan yang lumayan kepada anda semua. Baiklah, sampai kita ketemu lagi, insya-Allah. Salam Musangking World.